Kemudian Nabi Adam kata hampir jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh boleh tolong kamu. Pakak pergi selerak jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku ada masalah. Ingat koma aja ada masalah. Apa masalah kamu Nuh? Bukankah kamu Adam nombor 2? Bapak kami nombor 2. Bapak kami nombor 1 Adam. Mati seluruh keturunan Adam. Yang tinggal satu kapal yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ini adalah bapak nombor 2. 80 orang ini adalah generasi kedua. Daripada sini lahirnya manusia yang lain. Kata Nabi Nuh, Allah pernah tegur aku sebab aku mendoakan kepada anak aku yang bukan Islam. Bila aku kata anak, naiklah dalam kapal, nanti boh datang, banjir datang, tenggelam kamu. Anakku jawab, tak apalah bapak, saya naik bukit, tak adanya tenggelam bukit. Bapak jawab, Nuh jawab, naiklah, hari ni banjir luar biasa, lain macam. Kata anak Nabi Nuh hidup, bapak naiklah kapal bapak tu, saya boleh panjat gunung. Akhirnya anak dia lemah depan mata dia, tenggelam dalam lautan yang menggila. Lalu Nabi Nuh tadah tangan, ya Allah, ampunkanlah anak aku ya Allah, dia tu anak aku ya Allah. Allah turun ayat, dia tu bukan daripada anak kamu. Bila dia kufur kepada Allah, dia bantah Allah, dia bukan anak kamu. Yang kamu doa pasal apa? Tuhan marah pada Nabi Nuh AS, tegurnya. Satu kali Nabi Nuh doa pada orang, padahal doanya baik. Doanya baik, minta ampun orang pun salah. Sebab anak dia tu tak nak ikut Nabi Nuh, minta ampun pun kena tegur dengan Allah. Bayangkan kita hari ni doa sesama Islam, berapa banyak doa jahat. Hilang kasut pun doa. Baca Yasin balik rumah. Hai abang, tak baca Yasin di masjid, di rumah sambung pula. Isteri tanya, kasut abang hilang. Abang nak baca Yasin, biar buncit perut orang yang curi kasut abang. Astaghfirullahalazim. Dia ingat Quran tu turun untuk membuncitkan perut orang. Berapa banyak orang yang doa padan muka, celaka padan muka, mampu pi, biar dia rasa. Tuan-tuan nak jawab apa depan Tuhan? Tuhan tanya, apatah lagi kita minta kehancuran sesama Islam? Tak bolehkah kita doa, tukar doa tu? Daripada doa minta kehancuran sesama Islam, buat sembahyang hajat, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Bukankah itu yang Nabi doakan dan ajar? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, kerana mereka ini orang tak tahu. Nabi tak doa kehancuran kepada sesama Islam, tetapi kita gamak doa. Bila jadi benda tak elok kepada dia, hancur, kita ucap kehancuran. Ada 2 bulan, sebulan yang lepas, kakak saya ni cikgu sekolah. Bila dia cikgu sekolah, dia buat jamuan akhir tahun untuk budak-budak asrama dia. Pakailah tray-tray makanan yang bawah dia ada lilin, nak bagi hangat. Toki kedai kata, jangan pakai lilin, ini lama punya mah. Lilin ni taklah tahan lama. Ini you pakai ini balu punya, ini gel punya. You kasih taruh ini dalam mangkuk, you kasih api, dia menyala lama. Kawan ni pun beli, pasang gel, pasang api. Gel tu keluar meletup, berbuih, keluar, meletup, kesepak di kepala dia, meletup di kepala ni, keluar paper semua. Paper muka depan, berita pun muka depan. Glamour tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak glamour, minta-mintalah terbakar muka. Keluar dalam satu laman blog. Laman blog ni kalimah di atas dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perjuangan kami Islam. Dia tulis di situ apa? Adik Ustaz Kazim terbakar muka. Bukan adik saya, tu kakak saya. Fakta tak betul. Islam apa ni? Islam fakta mesti tepat. Benda yang tak tahu jangan cakap. Rupa-rupanya Ustaz Kazim ni ada adik lagi, ustazah juga kita dia. Baru-baru ni terbakar muka dia, padan muka Ustaz Kazim. Astaghfirullahalazim. Saya tak terbakar muka, kenapa muka saya pula dipadankan? Kalau padan pun kakak saya lah.
Inilah peringatan kepada Ustaz Kazim, janganlah jadi pencacat. Subhanallah. Bodoh punya blog. Blogger ni bodoh, tuan-tuan. Inilah yang menjadikan orang benci pada Islam. Jenis-jenis blogger semacam ini tak mencerminkan Islam, tak tunjukkan akhlak Islam yang baik. Bila orang duk baca macam ni, orang tak kata pada dia, orang kata parti yang hang perjuangkan. Dibubuh lambang parti di atas tu pula, orang akan kutuk parti. Sebab itu parti ni lambat nak menang. Lambat nak menang pasal apa? Kerana ada orang-orang yang merosakkan perjuangan parti. Lambatnya kemenangan sebuah parti bukan kerana tak betul parti itu, kerana orang yang mendokongnya itu tak betul. Saya tak kata, tuan-tuan. Orang lain kan kata, apa ni kawan ni muka terbakar, bulu kening terbakar, rambut terbakar, muka terbakar, hidung terbakar, mata terbakar. Hang boleh kata padan muka? Mana dia ayat Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Di mana ayat itu? Ada Nabi kata, allazina idza asabathum musibah qalu, padan muka ada? Tak ada. Inilah yang merosakkan, tuan-tuan, yang orang makin benci pada ini. Ini sifatnya. Sebab tu kalau saya pimpinan parti, saya arahkan tutup laman blok ni. Hang punya pasal lah parti kami tak menang-menang. Elok nak menang kalah, asal kalah menang. Asal menang kalah pula. Pasal hang punya pasal. Yang kita ni jenis-jenis ustaz macam saya ni cerita Islam tu bagus, Islam ni hebat, Islam tu bagus. Kamu pula buat U-turn pula, Islam tu buruk pula. Dengan akhlak penulisan, dengan akhlak cara menulis dan sebagainya. Sampai bila ustaz dia nak selesai kerja dia? Sampai bila ustaz-ustaz dia nak cerita, nak habis cerita Islam ni bagus, Islam ni bagus, Islam ni bagus. Bagus tang Islam ni ustaz tu ajak. Bila depa buka internet, bila buka dengan laman blog, haram jadah, maki, celaka, haram jadah, maki, apa dah? Ni yang jauh. Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi, nafsi. Apa pergi cari Nabi lain? Aku pun tak lepas. Nabi tegur aku, doa orang. Jumpa Nabi Ibrahim. Dia pun kata, wahai Ibrahim, anta khalilullah, kamu ni kekasih Allah. Apa yang kau minta semua Allah makbulkan, wahai Ibrahim. Tolonglah syafaatkan kami, tolonglah kami dah tak tahan ni, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, sebenarnya aku memalu jumpa Tuhan. Kenapa pula Ibrahim? 3 kali saya bohong. Nabi Ibrahim umurnya hampir 400 tahun. Seumur hidup dia 3 kali je bohong. Hari ni tuan-tuan, berapa kali bohong? Hari ni saja, tu saya tanya semalam. Hari ni saja berapa kali dah kita bohong? Masya Allah. Pakcik minta duit, pakcik, tak ada duit, dalam poket 200. Tak ada duit lagi, bohong. Jumpa tepi jalan tu, kemana pakcik? Tak pergi masjid ke? Malam ni Ustaz Kazim ada. Pakcik ada hai. Ada hai apa? Balik rumah duk menung, duk tunggu Kelantan lawan Kedah, Piala Mas Raja-Raja. Subhanallah. Bohong ni tuan-tuan. Bohong dengan isteri, bohong dengan pak, bohong dengan mak, bohong dengan suami. Tak malukah menghadap Tuhan? Ustaz, ya. Nabi Ibrahim pun bohong. Kalau Nabi Ibrahim bohong, saya pun nak bohong. Tengok apa jenis Nabi Ibrahim bohong. Bohong pertama, menyelamatkan akidah. Sebab Raja Namrud suruh sembah Tok Kong. Dan Raja kata, semua rakyat beta, jom kita pergi sembah Dewa Ra, Dewa Matahari. Nabi Ibrahim kata, tak pasal aku ni nak sembah Tok Kong ni pula. Nabi Ibrahim buat excuse. Dia bagi MC. Dia kata, saya sakit taun, tak dapat pergi. Pada masa itu penyakit taun adalah penyakit yang paling dibenci. Kalau siapa yang ada penyakit taun, dihalau keluar. Mereka pun kata pada Nabi Ibrahim, hang jangan pergi, nanti berjangkit satu kampung pula. Nabi Ibrahim berasa, yes, selamat. Bila duduk seorang-seorang, tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Cuba tuan-tuan duduk seorang-seorang dalam bilik hotel. Tuan-tuan pergi kursus. Nak lapor diri pukul 8 malam. Kursus bermula 8 malam sampai 2 petang. Tuan-tuan nak buat apa? Tak membuka tingkap, tengok kolam renang tak ada pula, leceh semua.
Buka TV pun jemu, buka TV salah, sat lagi buka peti sejuk, tengok kacang ada ke tidak, tutup balik, sat lagi buka almari sini, buka laci sini. Itu kalau duduk seorang-seorang. Nabi Ibrahim duduk di seorang-seorang dia nak buat apa? Dia tengok berhala ni banyak gila. Dia ambil kapak, dikapaknya habis berhala-berhala kecil. Tinggal berhala yang paling besar, disangkutnya di tangan berhala paling besar. Balik raja tengok hancur segala berhala. Raja tanya, siapa yang buat ni? Mereka jawab, ni Ibrahim lah tuanku, dia seorang yang tak pergi, kita semua pergi. Panggil Ibrahim, kamu buat? Tidak. Apa sebab kamu tak buat? Kamu seorang yang tak pergi. Kalau saya buat, mestilah kapak tu ada di tangan saya. Sekarang ni siapa yang megang kapak? Dia lah yang buat. Nengok-nengok kapak yang paling besar, yang paling besar berhala yang pegang kapak. Itulah yang buatnya, tengok dia pegang kapak. Raja Namrud kata, kamu ni bodoh benar Ibrahim. Adakah batu, kayu, berhala yang keras ni boleh hancurkan yang kecil-kecil? Kalau gitu tuanku lah bodoh. Tuanku sembah benda yang tak boleh buat apa-apa. Bohong kali kedua. Salah ke dia? Tak salah. Kali pertama menyelamatkan akidah, kali kedua nak bagi tahu sembahan Namrud tak betul. Bila dibakar tak terbakar, dihalaunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa isteri dia pergi ke negeri lain, berhijrah ke negeri lain pula. Bila sampai di negeri yang mana rajanya suka merampas isteri orang, mana isteri yang cantik dia rampas. Bila sampai dekat imigresen nak cop, pegawai imigresen tanya, siapa ni perempuan belakang kamu ni? Adik kamu ke, mak kamu ke, isteri kamu? Nabi Ibrahim kata, ni adik. Cakap betul-betul adik ke isteri? Adik. Masa tu bukannya ada mic card. Bila sebut adik-adik lah. Padahal dia tu isteri. Kenapa dia sebut adik? Sebab nak menyelamatkan, sebab rajanya suka mengambil isteri orang. Akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim, taklah dirampas isterinya. Itulah 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Bayangkan tuan-tuan, pun malu jumpa Allah. Kita punya banyak berbohong. Nega bohong, jual barang bohong, dengan anak kecil bohong, dengan kucing pun bohong. Tak malu kah? Kucing tu lapar, kita ambil tulang, kita bagi dekat dia, nyau, kita pun lempar. Kucing pun cari, tengok-tengok tulang. Macam mana nak masuk syurga kalau dengan kucing pun kita tipu? Nabi Ibrahim kata, hampir cari Musa. Musa kata, aku pun tak boleh tolong. Aku tumbuk orang. Macam mana aku nak jawab depan Tuhan? Nabi Musa tumbuk pasal apa? Sebab orang Fir'aun, keturunan Fir'aun, dia ragging keturunan Bani Israel. Depan Nabi Musa, dia tengok bangsa Qibti ni tumbuk orang bangsa Bani Israel. Nabi Musa ni tak apa hati. Suruh damai, tak mau damai, dia bagi sebiji, terlentang hamba Allah tu. Dia repot pada Fir'aun. Fir'aun kata tangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun lari ke satu negeri yang lain. Dengan sebab itulah dia malu jumpa Allah, sebab dia pernah tumbuk orang. Sedangkan tumbuk orang itu bukan kerana apa? Kerana nak meleraikan pergaduhan. Orang tu balun Nabi Musa balas balik. Kerana mempertahankan diri. Macam mana kita nak jumpa Allah? Anak kita pukul tanpa sebab. Anak kita ambil 20 sen, dia cala kereta Myvi kita. Tak guna punya anak, rotan 10 kali di tangan, pecah tangan anak. Tuan-tuan tak takut ke jumpa Allah ni? Budak 2 tahun, dia tahu apa? Pecah tangan anak, kena jahit, kena kadang-kadang bernanah, kadang-kadang berjahit, kadang-kadang patah. Nak repair macam mana kalau tangan anak patah? Berjahit, sakit, cat, ganti balik pada kereta yang dicalarkan. Ada mak bapak sanggup pukul anak. Saya tengok dalam YouTube, tengok dalam Facebook, gambar pembantu rumah pijak budak. Tak lalu makan satu malam, kata saya kata. Tak gamak. Isteri saya tengok pun teriak, tak lalu makan. Pasal apa? Tengok pembantu rumah ni pijak budak dalam bilik air.
Dibasuh dengan kaki, disepak dengan kaki, diambil gayung cebok tu, disumbat dalam mulut budak tu. Budak ni bangun telur hoyang-hoyang, ditolak lagi. Tuan-tuan pasanglah CCTV yang mana ada bantu rumah. Saya kalau saya ngenangkan laptop tu saya punya. Kalau orang lain punya saya sepak lama tuan-tuan. Geram. Budak umur setahun lebih, 2 tahun kena seksa, kena dera. Apa dia boleh tahu? Penumbuk kita ni sama besar dengan muka dia. Kita gamak tumbuk dia, kita gamak pukul dia. Nak jawab apa depan Tuhan? Itu yang dera anak, itu yang dera isteri, yang pukul isteri, yang sepak isteri, yang terajang isteri dia. Nak jawab apa depan Tuhan? Yang pukul suami, itu satu hal pula. Dikejarnya suami dengan pedang samurai. Tuan-tuan, yang mana ada kerih, yang mana ada pedang yang duk gantung di rumah, di dinding tu, baik simpan tuan-tuan. Itulah senjata kejar suami. Jaga-jagalah tuan-tuan. Ada sahabat saya, dia minta menikah lain, minta izin, gentleman. Saya Ustaz, buat senyap-senyap pun boleh, tapi saya ni jenis kan, kita minta izin Ustaz, minta hormat punya. Dapatlah. Dapat apa? Batang mop Ustaz. Dia kata 2 kali batang mop di belakang ni Ustaz. Astaghfirullahalazim. Batang mop tuan-tuan. Itu abang buat apa? Saya pergi report polis. Polis mai tanya isteri saya, hang ni gila ke apa? Subhanallah tuan-tuan. Batang mop di balonnya suami dia. Dia penerajang lelaki dia ni. Apa yang kita buat ni Tuhan bersoal. Nabi Musa kata, hang jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku tak boleh. Aku malu jumpa Tuhan. Sebab ramai di kalangan manusia menganggap aku anak Tuhan. Mereka sembah aku sebagai Tuhan, padahal aku bukan Tuhan. Aku malu. Apa aku nak jawab depan Tuhan? Padahal bukan salah Nabi Isa, bukan salah dia. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak manusia hari ni menganggap kita ni sebagai Nabi, menganggap kita ni diagung-agungkan lebih daripada sepatutnya. Kenapa betulkan balik? Dulu waktu saya mengajar tahun 90-an, orang pakai duk cium tangan saya. Saya kata, kalau tuan-tuan nak saya mengajar di masjid tuan-tuan, tolong jangan cium tangan saya. Kalau tuan-tuan duk cium lagi, saya berhenti mengajar. Kita tidak mahu perdewaan berlaku. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sebab ada orang yang mengambil pendeta-pendeta, yang mengambil ulama-ulama di kalangan mereka sebagai Tuhan mereka. Apa yang dia buat semua betul. Tak boleh bantah, tak boleh kata apa. Betul ya belaka. Kalau orang tegur dia pun orang tu yang salah, dia betul. Itu nama dia pendewaan. Nabi Isa malu jumpa Allah sebab orang dewakan dia, padahal bukan dia minta, pun dia malu. Bayangkan kita ni tuan-tuan, kita tak layak didewakan, kita tidak layak diagungkan. Kita membiarkan orang mengagungkan kita, akan disoal di hari kiamat. Raja Abdullah, King Arab Saudi, apa yang Raja Abdullah buat? Mula-mula dia dilantik menjadi pemerintah Arab Saudi. Nombor 1, dia minta jangan siapa cium tangan dia. Yang kedua, jangan siapa cium dada dia. Dia minta jangan. Orang Arab kalau pemimpin, dia akan cium di dada pemimpin. Jangan. Tolong jangan cium tangan, tolong jangan cium dada. Dia sendiri minta. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni orang dah dewakan, kita sendiri cakap. Saya cakap tuan-tuan, saya tak bagi cium. Jangan duk cium tangan saya, jangan duk ambil berkat pada saya apa, tak ada berkat apa pada saya. Depa kata, Ustaz, bekas Ustaz yang minum tu kami nak ambil sikit, tak payah, saya nak minum habis, saya dah agak ni. Oh, depa duk tunggu ayat kita ni. Saya tak mau. Bukannya ada apa bekas apa. Tidak ada. Jangan duk agung-agungkan. Saya manusia biasa. Dan orang yang rasa diagungkan macam itu pun kena bagi tahu pada pengikut dia, saya orang biasa, jangan diagung-agungkan saya. Esok saya nak jawab apa? Jangan sampai jadi merak, jadi bangga, jadi takjub. Salah tuan-tuan. Nabi Muhammad bila dia berjalan, orang bangun, dia berhenti.
Nabi kata, duduk. Aku bukan raja yang kamu nak bangun-bangun. Kalau Nabi pun tak bagi bangun, raja apatah lagi, pemimpin apatah lagi, ulama apatah lagi. Sebab tu tuan-tuan, berpada-pada, jangan sampai pada satu tahap mendewa-dewakan, mengatasi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatasi daripada Allah Rabbul Jalil. Berhati-hati. Baik, Nabi Isa kata hampir jumpa Nabi Muhammad, maka berdereklah kita ni pergi jumpa Rasulullah. Bila pergi jumpa Rasulullah, Nabi tanya, ni awak ramai-ramai ni? Kata Rasul, kata mereka, ya Rasulullah, kau pun tengok kami ni panas ya Allah, kami ni seksa ni ya Rasulullah, kami ni seksa ya Rasulullah, tolonglah cepatkan ya Rasulullah, tolonglah, kami tak tahan dah. Nabi bila dengar macam itu, tanpa banyak soal, Nabi pergi ke pintu syurga, Nabi ketuk pintu syurga, Nabi sujud depan syurga, sampai Allah kata pada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala kamu wahai Muhammad. Hari ini bukan hari untuk semayang, hari kiamat ni bukan hari untuk ibadat, hari ini hari pembalasan. Apa sebab kamu sujud wahai Muhammad? Saya minta pada Allah, ni umat saya di belakang ni, mereka dah tak tahan dah hisap, boleh tak mereka ni dia tanpa hisap masuk syurga? Maka Allah Ta'ala pun kata pada Nabi, disebabkan aku kasih pada kamu, maknanya aku kasih pada umat kamu ya Muhammad, bawalah mereka masuk syurga tanpa hisab. Ini nama dia syafaat. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Malam ni saja ada 1,000 lah. Nu nak kira daripada zaman sahabat lagi ni 70,000 aja. Layakkah kita? Nabi kata setiap 1,000 boleh bawa 70,000 yang lain. Setiap 1,000 boleh bawa 70,000, dia kaut sekali, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang bertakwa. Sebab itu orang yang bertakwa masuk syurga tanpa hisab. Yang inilah yang kita nak. Sebab tu dalam tiap-tiap hari Jumaat, imam akan berkata, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Itulah sebab dia. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa dan kita boleh masuk syurga tanpa hisab. Nabi tolong kita. Tolong itu atas amalan kita, bukan tolong saja-saja. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, amalan kita Allah mudahkan kita, sebab semuanya telah mencukupi, semua kehendak telah pun ada.